Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey kelas, hari ini cikgu masuk bab 7 iaitu tajuk koordinat. Okey, dalam tajuk koordinat ni ada beberapa perkara penting yang kamu kena tahu. Yang pertama ialah cikgu nak ajak kamu tentang koordinat ni, dia ada paksi nah. Dia ada paksi Y, yang menegak ni kita panggil dia paksi Y. Okey, yang mendatar ni kita panggil dia paksi X. Okey, manakala yang di tengah-tengahnya adalah asalan. Ni. Yang ni asalan. Bila kita sebut koordinat, kita kena sebut paksi X dahulu, kemudian diikuti dengan paksi Y. Okey, contohnya kalaulah titik ni kat sini, ni asalan 0,0 lah. Nah, dia bermula dengan kosong, Y pun kosong dekat sini, X pun kosong dekat sini. Okey. Okey, tengok contoh yang ni. Tengok contoh yang ni, gambar rajah ni cikgu nak tunjuk. Okey, kalau titik ni dekat sini, okay, titik koordinat ni kita akan sebut dia dengan 3, 1. Okey, 3, 1. Kita akan sebut X dahulu, paksi X dahulu, kemudian baru kita sebut Y. Itu kita panggil dia koordinat. Okey, ini paksi Y, ini paksi X. Okey, dalam tajuk ni juga kita akan belajar macam mana kita nak kira jarak, dan juga yang kedua adalah titik tengah. Jadi dua perkara yang penting saja dalam tajuk ni adalah jarak dan titik tengah. Okey, manakala jarak ni, okey, rumus bagi jarak, kalau kamu tengok buku latihan kamu ni pun muka surat 31 nah, rumus bagi jarak, ni rumus bagi jarak. Ini rumus bagi jarak. X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2 punca kuasa 2. Okey, nanti kita tengok ni macam mana kita nak guna, apa dia X1, apa dia X2, apa Y1, apa dia Y2. Okay, sebelum tu kita tengok dulu yang ni. Okey, muka surat 30. Buku latihan kamu. Okey, soalan dia, tentukan jarak di antara dua titik pada satah kertas berikut. Okey, kita tengok nah. Yang ni nak tentukan jarak A dengan B. Okey, jarak A dengan B ni berapa unit dia punya kotak dia ni. Tengok. 1, 2, 3, 4. Okey. 4 kotak. Kita kena darab dengan berapa nilai Y. Okey, berapa nilai Y. Untuk skala Y ni berapa? Untuk skala Y ni, satu unitnya adalah satu kotak adalah 1 unit. Jadi kalau ada 4 kotak, maksudnya 4 darab dengan 1. Maka jawapannya adalah 4 unit. Okey, soalan A. Tengok soalan A. Satu kotak ni 4 unit nah. Okey, satu kotak 4 unit. Maka kalau kita ada berapa kotak ni? Jarak J dengan K ada 3 kotak. Jadi kita tulis 3 darab 4 sama dengan 12. So jaraknya adalah 12 unit. Unit kat belakang tu kita tak tulis pun tak apa. Sebab ni matematik, dia punya unit dia tak apa. Tak payah tulis. Okey, B. Okey, jarak daripada A ke B, kita tengok ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita ada 5 kotak. Di mana jarak ini ataupun garisan ini adalah selari dengan paksi X. Okey, bila selari dengan paksi X, kita kena tengoklah dekat paksi X ni. Berapa unit satu kotak nah? Berapa unit satu kotak dia? 2. Okey, beza dia 2. Tengok ni. Satu kotak dia beza dia 2 kan. Jadi kalau kita ada 5 kotak, maka jaraknya adalah, okey, jarak AB sama dengan 5 darab 2 sama dengan 10 unit. Okey, unit kat belakang tu kita tak payah tulis. Okey, soalan C. Berapa kotak? Soalan C kita ada 1, 2, 3, 4. Okey, jarak PQ. Jarak PQ sama dengan 4 kotak darab dengan 1 kotak. Skalanya adalah 5 unit. Darab 5 sama dengan 20. Okey. Latih diri 7.1b.
Hitung jarak di antara pasangan titik berikut. Kamu tengok ni, kita ada 2 titik koordinat, iaitu 3, 8 dan 3, 2. Apabila kita jumpa titik koordinat yang macam ni, tengok paksi X dia sama. Nah, paksi X dia sama, jadi kita cuma kira untuk satu paksi sahajalah. Okey, 8, bila kita nak kira jarak, kita kena ambil yang besar tolak yang kecil. Jadi 8 tolak 2. Jadi jarak sama dengan 8 tolak 2 sama dengan 6. So, kita dapat jarak dia 6. Okey, untuk yang ni pula, paksi Y pula yang sama kan. Y ni sama. Jadi, kita ambil yang tak sama ni, kita tolak. Jadi, yang besar adalah 7. Maka jarak adalah 7 tolak 4 sama dengan 3. Okey, soalan nombor 2. Hitung nilai H dan K. Ada suruh hitung nilai H dan K. Kemudian lengkapkan koordinat bagi R dan S. Ni koordinat R. Dekat sini adalah koordinat S. Okey, nak tahu H dulu. Kita tengok H. H ni adalah paksi X. Okey, 9 adalah paksi Y. Okey, yang ni paksi X, ini paksi Y. Okey, yang ni dia mendatar ni 5 unit ni, yang mendatar ni adalah selari dengan paksi X. Maka negatif 7 kena tambah dengan 5. Okey, negatif 7 tambah 5 sama dengan berapa? Negatif 7 tambah 5. Kita tambah sebab H ni duduk di sebelah kanan. Okey, semakin ke kanan, okey, garis nombor akan semakin besar. Tengok ni 2, 4. So, dia akan jadi 6, 8, 10. Macam tu lah juga ni. Kalau ada 5 unit dekat sini, kalau daripada kiri ke kanan, maksudnya dia akan menambah 5 unit. Jadi, 7 tambah 5 H sama dengan negatif 7 tambah 5 sama dengan negatif 2. Jadi, kita dapatlah H sama dengan negatif 2. Okey, kita tengok pula koordinat K K. Titik K. Titik K ni, garisan ni adalah selari dengan garisan Y. Okey, so sini Y 9. Y 9, jadi Y 9. Y ni, 9 ni dia duduk dekat atas. Okey, K ni duduk dekat bawah. Jadi bila kita nak cari K, kita kena ambil 9 tolak 2. Jadi K sama dengan 9 tolak 2 sama dengan 7. Maka koordinat bagi R sama dengan negatif 2, 9. Dan koordinat bagi S adalah negatif 7, 7. Okey, dalam kita buat koordinat ni, cara kita tulis koordinat, kita mesti letak kurungan. Dan di antara X dengan Y mesti ada koma. Kalau kamu tak letak kurungan, kiranya salah lah kamu punya koordinat tu tak betul. Kalau buat periksa pun cikgu akan pangkah kalau tak letak kurungan. Okey, soalan muka surat 31 nah. Okey, latih diri 7.1C. Yang ni kita nak kira jarak di antara titik J dan K. Okey, J kat sini, K dekat sini. Biasanya jika diberi satu segitiga bersudut tegak dan diberi dua sisi, kita boleh kira menggunakan teorem Pythagoras. Okey, ni J, ni K. Kita tak payah guna lagi unit rumus jarak ni. Sebab rumus jarak ni kita akan guna dia apabila diberi titik koordinat. Okey, yang ni tak bagi titik koordinat, dia bagi jarak. Maka kita boleh guna teorem Pythagoras. JK kuasa 2 sama dengan JK ni adalah hypotenuse. Okey, jadi kalau kita nak kira hypotenuse, kita kena ambil dua sisi yang lain ni, kita kena tambah hasil kuasa 2 dia. Okey, JK kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Sama dengan 6 kuasa 2, 36. Tambah 8 kuasa 2, 64. Bila kita tambah, kita dapat 100 untuk JK kuasa 2. Tapi yang kita nak cari sekarang adalah JK. Jadi 100 punca kuasa 2 sama dengan 10. Okey, jadi kita dapat JK sama dengan 10.
Okey, tengok soalan B. Soalan B nak cari JK jugalah kan. Nak cari panjang JK ni. Jarak JK. Okey, nak cari jarak JK ni, dia bagi titik koordinat. Kamu kena tengok K ni berapa koordinat dia. Titik K adalah 48. 48. Sebab 4 ni adalah paksi X. Okey, jadi kita akan tulis paksi X dahulu, kemudian baru paksi Y. Okey, 8 paksi Y dia. Untuk J, koordinatnya adalah negatif 3, 2. 3, 2. Okey, sekarang kita masukkan nilai ke dalam rumus jarak. Okey, jarak sama dengan punca kuasa 2 X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey, X1, X1, X2, Y1, Y2 ni apa dia? Ini adalah koordinat. Kita labelkan dulu sebagai X1 dekat sini, Y1 dekat sini. Kalau X1 pasangan dia Y1. Sebab dalam satu koordinat kena ada X dan Y. Dia bukannya X1, X2, bukan. Dia mesti ada X dan mesti ada Y. Okey, kalau sini X1, sini pun Y1. Okey, titik yang kedua kita boleh label dia sebagai X2, Y2. Okey, yang ni kamu boleh mana-mana pun boleh. Nah, kalau kamu nak labelkan dekat sini X1, Y1 pun boleh. Dekat sini X2, Y2 pun boleh. Atau sebaliknya pun boleh. Nah, macam cikgu buat ni. Pun boleh, nah. Okey, kita tengok. Kita masukkan rumus. Okey, X2, kita masukkan nilai. X2 sama dengan negatif 3. Okey, jadi punca kuasa 2. Negatif 3 tolak X1. 4. Kuasa 2. Tambah Y2 kita adalah 2. Tolak Y1, 8. Kuasa 2 sama dengan negatif 3 tolak 4 sama dengan negatif 7. Negatif 7 kuasa 2 tambah 2 tolak 8. Negatif 6 kuasa 2. Punca kuasa. Okey, bila negatif kuasa 2, jawapannya tetap akan jadi positif. Sebab apa? Negatif 7 darab negatif 7 dapat positif 49. Okey, positif 49 tambah positif 36. Kuasa 2 sama dengan, yang ni kita dapat 85. Punca kuasa 2 sama dengan 9.22 unit. Jadi jaraknya adalah 9.22. Okey, soalan seterusnya yang berkaitan dengan jarak juga. Nah, hitung perimeter bagi sebuah segitiga sama kaki jika bucu-bucu bagi segitiga tersebut adalah P negatif 3 negatif 2, Q 1, 4 dan R adalah 5 negatif 2. Okey, kita carilah jarak P, Q dan R. Okey, sebelum tu kalau kita nak tahu kedudukan dia kat mana, P ni kat mana, kat atas sekali ke? Q kat mana, Q atas sekali ke? Ataupun kiri kanan dia. Yang ni, tapi janji yang ni adalah segitiga sama kaki. Bila segitiga sama kaki, okey, bentuk dia macam ni. Sebelah menyebelah ni maksudnya dia akan sama nilai dia. Okey. Baik, jadi yang pertama kita kena lukis dulu segitiga ni, nak tahu kedudukan dia dekat mana. Okey. Okey, sebenarnya kalau kamu tak lukis pun kamu boleh kira lah, macam kita kira jarak ni juga di antara titik ni. Yang ni cikgu nak memudahkan lagi, nak bagi kamu nampak dekat mana dia punya titik dia. Okey, dekat sini kita tanda sebagai Y.
Ni Y, sini X. Okey, 2, 4. Negatif 2. Negatif 4. Negatif 2 dekat sini. 2 dekat sini. 4 dekat sini. Okey, kita tengok bucu yang pertama. Kita tengok negatif 3, negatif 2. Dekat mana? Negatif 3 kat sini dan negatif 2. So, dekat sini. Ini adalah P. Okey, Q tengok 1, 4. 1, 4 sini. Ini adalah Q. Dan satu lagi adalah 5, negatif 2. 5 kat sini, negatif 2 dekat sini. So, ini akan jadi R. Okay, kita akan tengok. Maka Q lah duduk dekat atas kan. Okay, kita garis yang ni. Nampak ni, Q ni berada di tengah-tengah. Yang mana QR ni akan jadi sama panjang dengan QP. Okey, baik. Sekarang ni kita tengok. Kita labelkan Q1, 4. Okey, P negatif 3, 2. Dan R 5, negatif 2. Okey, kita kira satu QP dulu nah. Kita kira jarak QP. Jadi QP sama dengan punca kuasa 2 X2 tolak X1 kurungan kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kurungan kuasa 2. Ini adalah rumus dia, nah, rumus bagi jarak. Okey, X2, X1 labelkan dekat tempat koordinat ni. Okey, 1 sebagai X2. Sebab apa? Sebab cikgu nak ambil yang besar tolak yang kecil. Okey, 1x2, 4y2. Okey, negatif 3, x1, 2 adalah y1. Okey, masukkan nilai. X2 adalah 1. Jadi, punca kuasa 2. 1 tolak negatif 3. Okey, 1 tolak negatif 3 kuasa 2 tambah Y2 kita 4. 4 tolak 2. Okey, kuasa 2. Sama dengan 1 tambah 3, 4. Kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Punca kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2, 16. Tambah 2 kuasa 2, 4. Okey, punca kuasa 2 kita dapat 20 punca kuasa 2. Okey, 20. 4 tolak 2 betul. Di sana. Okey, yang ni negatif 2 nah. Ni negatif 2. Jadi kat sini cikgu silap tulis 2 negatif 2 sebenarnya negatif 2. Okey, jadi bila negatif 2 dekat sini, sini pun kita akan tulis 4 tolak negatif 2. Okey, 4 tolak negatif 2 dia akan jadi 6. Dia akan jadi 4 tambah 2 lah. Sini 6. So, sini 4 kuasa 2, 16. 6 kuasa 2, 36. Okey, jadi 16 tambah 36 sama dengan 16 tambah 36. Kita akan dapat 52 punca kuasa 2 sama dengan 52 punca kuasa 2, 7.21. Jadi dekat sini PQ adalah 7.21. QR juga adalah 7.21. Jadi kita nak kira PR pula ni. PR kita tengok dia mendatar macam ni saja. Jadi senang kita nak kira sebab dia selari dengan paksi X. Kamu tengok dia ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, PR dia ada 8 kotak. Tengok jarak PR sama dengan 8 darab dengan berapa? Dalam satu kotak ada berapa unit? 1, 2. Jadi satu kotak 1 unit. 8 darab 1 sama dengan 8. Jadi perimeter kita kena tambah semua. PQ tambah
PR tambah RQ. Sama dengan PQ 7.21, PR 8, RQ adalah 7.21. Dia sama kiri kanan ni sebab soalan ni kata segitiga sama kaki. Jadi bila kita tambah semua ni, jawapannya adalah 22.42. Okey. Okey, nah kita tengok soalan nombor 2. Diberi bahawa jarak PQ sama dengan 13 unit. Okey, jarak PQ 13 unit, hitung nilai V. Okey, nilai V ni adalah satu titik koordinat bagi satu titik Y, titik Y bagi koordinat Q. Okey, baik kita tengok. PQ sama dengan rumus jarak. PQ, jarak diberi tetapi dia tak bagi satu lagi titik. Okey, koordinat PQ sama dengan rumus jarak tadi adalah punca kuasa 2 X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey, sama dengan punca kuasa 2 X2 ni kita kena label nah. Okey, X2 Y ni X sebenarnya. X2 sini Y2, X1 sini Y1. Okey, X2 kita adalah V, tulis V, tolak X1. X1 adalah negatif 2. Okey, kurungan kuasa 2 tambah Y2 adalah negatif 1, Y1 adalah 4. Jadi negatif 1 tolak 4, kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 ni kamu kena panjang terus sampai ke ujung. Tak boleh buat sekat-sekat. Kalau kamu buat sekat pun dikira cara penulisan yang salah. Okey, V tolak-tolak kan? Okey, tolak bertemu negatif dia akan jadi tambah. Jadi V tambah 2 kuasa 2. Okey, tambah dengan negatif 1 tolak 4 sama dengan negatif 5 kuasa 2. Punca kuasa 2. Jangan hilangkan dia. Dia masih ada lagi. Tak selesai lagi. Okey. Kemudian yang ni PQ sama dengan 13. Sebab jarak dia adalah 13. Okey, sama dengan V tambah 2 kuasa 2 tambah 25. Negatif 5 kuasa 2 sama dengan 25. Punca kuasa 2 di sebelah kanan. Kita kena hilangkan punca kuasa 2 dulu sebab kita nak V ni. V berada di dalam punca kuasa 2. Jadi nak hilangkan punca kuasa 2 kena kuasa 2. Bila kita kuasa 2 di sebelah kanan, kita kena juga kuasa 2 di sebelah kiri. Jadi bila kita kuasa 2 di sebelah kiri, 13 kuasa 2 dia akan jadi 169. Manakala punca kuasa 2 di sebelah kanan akan hilang sebab kita kuasa 2 dia. Okey, jadi 169 nak hilangkan 25, belah sini kena tolak 25. Bila belah kanan tolak 25, belah kiri juga akan tolak 25. Jadi 169 tolak 25 sama dengan V tambah 2 kuasa 2. Yang ni dia macam tajuk persamaan linear lah. Sebab tu tajuk persamaan linear tu sangat penting untuk semua tajuk dalam matematik. Dia memang ada. Okey, jadi 169 tolak 25 sama dengan 144. Okey, V tambah 2 kuasa 2. Sekarang ni V ni dia kuasa 2. Jadi kita kena hilangkan kuasa 2 dulu untuk kita dapatkan V sahaja. Nak hilangkan kuasa 2 kena punca kuasa 2. Sebab pasangan kuasa 2 adalah punca kuasa 2. Bila kita punca kuasa 2 di sebelah kanan, punca kuasa 2 kena letak juga di sebelah kiri. Jadi kita punca kuasa 2 di sebelah kiri. Di sebelah kanan akan hilang kuasa 2. Okay? Sebab dia punca, dia hilang balik dengan kuasa 2 ni. Jadi 144 punca kuasa 2 dapat 12 sama dengan V tambah 2. Nak hilangkan 2, kena tolak 2.
Bila kita tolak 2 di sebelah kanan, sebelah kiri pun kena tolak 2. Jadi 12 tolak 2 sama dengan V. V tinggal sorang-sorang dia lah sebab 2 pun tolak 2. 2 tolak 2 kosong. Okey, jadi 12 tolak 2 sama dengan 10. V sama dengan 10. Jadi kita dapatlah nilai V sama dengan 10. Okey, baik. Setakat tu dulu video untuk tajuk ni. Cikgu nak kamu buat latihan subtajuk 7.1 yang ni. Okey, soalannya sikit je. 1 dan 2 je. 2 soalan sahaja nah. Okey. Okey, assalamualaikum.